Seterusnya, perkembangan ke RTM Sabah bersama rakan penyampai Adrian Soidi. Adrian, silakan. Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Keputusan Kerajaan Persekutuan menangguhkan pengambilan semua pekerja asing ke negara ini termasuk dari Bangladesh adalah tepat bagi melindungi kepentingan rakyat tempatan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Radin Maleh berkata ini membuktikan keterbukaan dan keprihatinan kerajaan terhadap maklum balas serta kepentingan rakyat negara ini. Menurut Datuk Radin, isu-isu pekerja asing bukan hanya dialami oleh Malaysia, malah turut berlaku di negara-negara membangun yang lain. Beliau berucap merasmikan Majlis Pengagihan Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M bagi tahun 2016 di Tenom. Tegasnya, rakyat tidak harus terpengaruh dengan pelbagai maklumat tidak betul yang disebarkan oleh segelintir pihak yang ingin mengambil kesempatan dari isu berkenaan untuk menjejaskan imej dan kredibiliti kerajaan. Dalam hal itu, Datuk Radin yang juga wakil rakyat Melalap menyarankan khususnya kepada para belia tempatan agar bersikap positif dan rajin bersaing untuk mengisi pelbagai peluang pekerjaan yang terdapat dalam negara. Dalam majlis ini, seramai 1,405 orang penduduk daerah Tenom dan daerah kecil Kemabung menerima bantuan BR1M yang dikendalikan pejabat daerah Tenom dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional. Sementara itu, cadangan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mahu golongan belia tempatan mengambil alih kerja di sektor 3D iaitu bahaya, kotor dan susah mendapat pelbagai reaksi golongan belia di negeri ini. Bagus, ini untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan muda lah yang sekarang kurang pekerja. Kerana ekonomi tidak bagus, jadi kita kekurangan sumber pekerjaan lah. Jadi apabila kekurangan pekerja asing, jadi rakyat tempatan akan bekerja lah. Kerajaan perlu bagi lebih gaji daripada yang buruh asal tu lah supaya mereka mau bekerja. Sebab kalau pekerja asing dia tidak kisah pasal gaji. Ya, sebab lagipun orang-orang kita ni jaranglah mau kerja buruh kan. Gitu, that's why kena naikkan gaji sikit kan, sesuai dengan kerja tu lah. Apa kita pun banyak lagi golongan-golongan tempatan yang perlukan kerja kan, kekosongan untuk kerajaan ni. Contoh macam pekerja binaan, boleh juga kita ambil untuk orang tempatan ni, tak ada masalah. Sebab apa, orang tempatan pun ada pengalaman juga. Saya amat setujulah kalau beliau diberikan peluang untuk mengerjakan kerja-kerja berat. Yang kotor tu saya tak rasa kotor sangat sebab saya sendiri pun bermula dengan menjual kuih-muih sendiri. Saya juga pernah kerja berat seperti menebas. Saya rasa beliau patut mencuba. Pengamal media negeri ini harus lebih berhati-hati dengan sebarang maklumat yang disebarkan melalui media sosial. Menurut Pengerusi Persatuan Wartawan Kota Kinabalu KKJA, Yong Tet Fen, sebagai barisan hadapan dalam penyebaran maklumat, pengamal media perlu memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum disiarkan kepada umum. Tambahnya, penyebaran maklumat pada masa kini sejajar dengan perkembangan pesat teknologi yang menyaksikan penggunaan aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp menjadi medium popular pengguna untuk mendapatkan berita. Beliau berucap demikian dalam Majlis KKJA New Luncheon 2016 di Kota Kinabalu. Jelas Yong, majlis seumpama diadakan setiap tahun sejak penubuhan KKJA 25 tahun lalu. Majlis diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Raymond Tan Soo Kiah, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, serta penasihat, penaja dan anggota KKJA. Pelbagai acara menarik diadakan antaranya nyanyian dan persembahan pentas lagu-lagu Tahun Baru Cina, tarian singa dan agihan angpau.
Perpaduan utuh dalam kalangan pelbagai kaum, bangsa dan agama yang wujud sejak zaman nenek moyang dan dikekalkan sehingga kini merupakan kriteria dan kunci keharmonian yang menjadikan Sabah negeri yang unik. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor, sikap saling hormat menghormati dan bantu-membantu antara satu sama lain satu lagi bukti demokrasi yang dinikmati oleh golongan pemimpin sehingga rakyat akar umbi tidak goyah dengan perselisihan ideologi politik yang kadang-kala berlaku dan tidak ekstrim seperti di negeri lain. Inilah yang selalu kita nyatakan, kita amat senang hati kerana apa juga perayaan kita terlibat sama-sama merayakan. Jadi hari ini di Sekolah Kokwa, Telibong, Tamparuli, kita juga sama-sama merayakan. Dan kita harap semua masyarakat, terutama masyarakat kaum Cina, Tionghoa kita akan maju jaya dalam apa juga usaha mereka. Kita amat senang hati bersama-sama mereka untuk merayakan Tahun Baru Cina ini. Kongsi Facai. Beliau memberitahu demikian ketika merasmikan Pesta Angpau Tahun Baru Cina dan perasmian pentas di Sekolah Chinese Kebangsaan Cina SGKC Kokwah, Telibong, Tuaran. Datuk Haji G yang juga wakil rakyat Sulaman turut memuji sekolah berkenaan yang terbuka menerima pelajar Bumiputra dan membimbing mereka sehingga berjaya. Majoriti pelajar di SGKC Kokwah merupakan pelajar Bumiputra. Dalam majlis ini, pelbagai acara menarik diadakan seperti tarian singa, nyanyian serta pengagihan angpau kepada pelajar cemerlang. Majlis Perbandaran Tau MPT telah merangka pelan lebih awal untuk menjadikan Tau sebagai daerah yang lebih indah, selamat dan ceria bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Keutamaan juga diberikan kepada usaha untuk menyelesaikan masalah berbangkit. Anggota Parlimen Tawau Datuk Mary Yap Kaincing juga menyifatkan perancangan jangka panjang berkenaan amat tepat. Apatah lagi ia bakal dilaksanakan dengan menerusi kolaborasi dengan jabatan dan agensi berkaitan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat mereka. Selain itu, mesyuarat tindakan daerah juga akan diadakan dengan lebih kerap bagi menilai dan mengatasi sebarang masalah yang diterima. Datuk Mary yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Majlis Perbandaran Tawau MPT. Beliau disambut Presiden MPT yang baru, Ali Jus Sipil. Beliau yakin dengan kedudukan daerah Tawau yang bersempadan dengan Indonesia ini mampu memberi impak dan manfaat yang lebih luas kepada pembangunan ekonomi dan kebajikan rakyat. Bagaimanapun katanya, apa yang penting ketika ini ialah usaha bagi menangani isu-isu semasa yang dihadapi rakyat dengan mengutamakan laporan, cadangan dan teguran yang diterima bukan sahaja oleh MPT, malah jabatan dan agensi berkaitan. Seramai 100 murid Sekolah Kebangsaan Darau Menggatal menerima bantuan berupa beg dan wang tunai sebanyak RM50 seorang sumbangan syarikat Rural Capital Sdn Bhd RCSB melalui Yayasan Pelajar Mara menerusi program Generasi Gemilang Zon Borneo. Program berkenaan merupakan sebahagian tanggungjawab sosial korporat CSR anak syarikat Majlis Amanah Rakyat MARA dalam membantu membangunkan bidang pendidikan di Sabah. Majlis penyampaian sumbangan disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Hajat Jainab Haji Ahmad Ayed. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Datuk Hajat Jainab berkata kerajaan sentiasa mengalu-alukan usaha pihak yang prihatin mengulurkan sumbangan terhadap keperluan dan kebajikan rakyat di negeri ini. Bantulah PIBG, bantulah guru besar, bantulah sekolah untuk orang bilang memperkasakan lagi sekolah ini. Terutama anak-anak ini. Tiada guna sekolah itu cantik, tetapi orang di dalamnya tidak cantik. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kota Kinabalu. Sementara itu, ibu bapa dan pelajar yang ditemui bersyukur dengan bantuan berkenaan. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada MARA sebab memberikan bantuan kepada anak saya. Kita alu-alukanlah macam begini, kita akan teruskanlah. Terima kasih kepada bantuan ini, pada bantuan MARA. Terima kasih MARA kerana
Kerana bantuan ini kami dapat meringankan beban kami. Sebanyak RM15,000 disumbangkan RCSB dalam program Generasi Gemilang Zon Borneo tahun 2016 ini. Lebih 200 orang hadir dalam Majlis Gilwell Reunion ke-7 Persekutuan Pengagap Malaysia Cawangan Negeri Sabah yang diadakan di Kota Kinabalu. Para pemimpin pengakap yang ditemui terus bertekad meneruskan usaha selaras dengan misi Messenger of Peace MOP ke arah keamanan sejagat serta falsafah pergerakan pengakap negara menuju matlamat menjadi pelengkap kepada pembangunan modal insan membentuk warga berguna kepada agama, bangsa dan negara. Sebenarnya kepimpinan itu harus bermula di peringkat sekolah, di mana apabila contoh kepimpinan itu diberikan kepada ahli pengakap, dia dapat memupuk semangat kerjasama dan semangat untuk memastikan keamanan dunia ini dapat dicapai melalui kepimpinan. Kita sebagai ahli pengakap akan terus berkhidmat walau di mana berada, tidak kira kepada apa bangsa pun, dan juga sesuai dengan undang-undang pengakap yang berpegang kepada bahawa pengakap itu bersaudara, tidak kira bangsa, agama dan juga tidak mengira warna kulit. Memastikan generasi muda, terutama sekali kanak-kanak, kemudian ke peringkat remaja dan yang seterusnya belia, dapat mengetahui nilai-nilai murni. Sebab kita dalam pengakap, kita mengutamakan undang-undang pengakap. Dalam undang-undang pengakap, ada 10 undang-undang pengakap yang perlu kita terapkan. Dan dari situlah asas kepada belia itu untuk meningkatkan jati dirinya. Pingat peringatan 100 tahun pengakap Sabah turut disampaikan pada majlis ini. Penganugerahan pingat-pingat disampaikan oleh Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah yang juga Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara, Datuk Dr. Awang Zaini Haji Suntim. Kontingen Barat muncul juara keseluruhan dalam kejohanan badminton Majlis Sukan Sekolah Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di Dewan Pak Musa Beaufort. Kontingen berkenaan dinobatkan juara selepas mengungguli pingat emas dalam kategori perseorangan lelaki dan perempuan bawah 15 tahun, kategori berpasangan lelaki dan perempuan bawah 12 tahun, 15 dan 18 tahun, serta kategori berpasangan campuran bawah 18 tahun. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Ketua UMNO Bahagian Beaufort, Datuk Isnin Haji Ali Asni. Berucap dalam majlis ini, Datuk Isnin berharap kejohanan berkenaan dapat dijadikan medan terbaik untuk mengetengahkan bakat badminton ke peringkat lebih tinggi sekaligus menjadi pelapis kepada jaguh badminton negara. Sebanyak 6 kontingen melibatkan 300 peserta menyertai kejohanan tersebut daripada kontingen Barat, Utara, Pedalaman, Sandakan, Tenggara dan Selatan. Seterusnya, kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini, berlangsung perbicaraan 30 individu berkaitan pencerobohan di Lahad Datu di Jabatan Penjara Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 9.30 pagi, sambutan ulang tahun Jubli Perak UMNO Sabah diadakan di bangunan UMNO Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 2.15 petang, program kami prihatin 1+1 Meal sempena Karnival College Kakol diadakan di UiTM Cawangan, Sabah. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian Soidi.